A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Summa amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama bermuzakarah mengenai ilmu tajwid menggunakan kitab Nurul Jamal syarah kepada matan Tuhfatul Atfal Syekh yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, dan telah sampai pada muka surat 64 pada bab yang baru. 64 iaitu pada fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Berkata Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala, in fis sifati wal makharij ittafaqa harfani fal mislani fihi ma ahaq. Pada bab yang ke-30 yang bermaksud jika pada sifat dan makhraj bersamaan pada dua huruf yang bertemu maka namanya mislan atau mislaini, padanya berhak untuk idgham. Ini kedudukan ya lah, kedudukan dalam keadaan marfu' dia baca dengan mislan. Tapi kita orang Melayu biasanya dia tak kira lah mislain tu jadi istilahan, istilah tak kira keadaan mana, semua sebut mislain, idgham mislain, idgham mislain. Di sini disebut sebagai mislan pasal dia dalam kalam harfani fal mislani. Okey, baik, tak apa. Mislan dengan mislain sama lah, sama lah. Ya, dia i'rab dia lah, i'rab dia berbeza. Ini dia i'rab dengan marfu' bil alif. Ini dia bukan marfu'. Dia akan dengan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fil mislain, pada mislain mutaqaribain dan mutajanisain. Menceritakan tentang mislain mutaqaribain mutajanisain. Apa benda tu? Yang kita dah biasa dengar idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Di sini tak dinyatakan idgham. Tak dinyatakan idgham kerana belum tentu mislain itu baca idgham. Begitu juga mutaqaribain, mutajanisain, bukan semua yang mislain dibaca idgham. Ada yang dibaca dengan izhar, nanti kita akan tengok. Masuk pula bab yang membincangkan tentang pertemuan dua huruf dan ianya dilihat dari tiga segi. Tengok daripada tiga sudut. Yang pertamanya huruf, kedua baris, dan ketiga hukum. Tengok daripada tiga sudut. Sudut yang huruf terbahagi kepada tiga nama atau tiga jenis, iaitu mislain atau mutamasilain. Ini yang biasa kita orang Melayu sebut mislain, mutamasilain, benda yang sama, jangan keliru. Yang idgham mislain mim mati bertemu main, ini jugalah, ini juga. Mutajanisain dan juga mutaqaribain. Dan pada segi baris atau harakat pula terbahagi kepada dua. Tengok dari sudut baris itu, dari segi huruf bertemu dengan huruf bertemu huruf apa, bertemu huruf apa, nama dia mislain. Huruf apa bertemu huruf apa, mutajanisain. Huruf apa dengan apa, jadi mutaqaribain. Nanti kita akan tengok takrif dia. Mana segi baris pula, ada yang nama dia saghir, ada yang kabir. Baris bertemu apa, sukun bertemu dengan baris, jadi apa? Baris bertemu dengan baris apa jadi? Baris bertemu dengan sukun, apa pula nama dia? Ada nama dia setiap satu. Dan juga hukum ada dua. Ada yang dihukumkan dengan hukum izhar dan ada yang dihukumkan dengan hukum idgham. Dan takrif untuk setiap satu akan dinyatakan selepas ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat seterusnya 65. Mislain. Apa makna mislain? Memberitahu Nazim rahimahullah ta'ala kepada kita bahawa takrif mislan atau mislain atau mutamasilain. Mislan ni pasal dia duduk dalam matan, lagi orang keliru pula. Duk kata kata dalam matan kata mislan, tapi dalam syarah kata mislain, yang mana satu? Sama lah tu, kedudukan i'rab dah yang beza. Ianya pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Pula dah huruf apa yang sama makhraj sama sifat?
Jadi timbul persoalan tu, huruf apa yang sama makhraj dan juga sama sifat. Jadi huruf yang sama makhraj dan sama sifat adalah dua huruf yang sama. Itulah kan. Maknanya kita tengok dari segi luaran dia, kita tengok dari segi, orang kata dari segi bentuk badan dia sama, dan juga sifat-sifat dia pun sama. Contohnya kita jumpa Muhammad Tariq ni. Muhammad Tariq ni kita tahu kata dia ni duduk Kedah, tapi hari tu sekali pergi Selangor nampak bentuk badan sama tinggi lebih kurang tu. Lepas tu dia punya sifat dia pun sama. Sifat dia selalu duk pakai kepiah. Jarang tak pakai kepiah, contohlah kan. Seorang tu. Tengok sifat dia pakai kepiah. Tu. Pipi tanya dia kata ni kamu ni Muhammad Tariq kan? Tengok betul lah Muhammad Tariq. Tengok dah orang kata makhraj sama, sifat sama, maka beralih-beralih tu cakap Kedah pula. Ya saya orang tu. Cakap Kedah pula, maknanya memang dia lah Muhammad Tariq yang kita kenal, iaitu Muhammad Tariq orang Kedah tu, Muhammad Tariq Al-Qadahi. Jadi tahulah makhraj yang sama dan juga sifat yang sama, maknanya huruf yang sama. Mustahil lah satu makhraj dan sifat sama tiba-tiba dia huruf lain. Tak ada mestinya. Maknanya kalau dia makhraj sama mesti berbeza sifat, kalau huruf lain-lain mesti berbeza sifat, atau sifat sama berbeza makhraj pula. Itu cerita pengenalan tentang huruf-huruf hijaiyah. Jadi bila sama makhraj sama sifat, maknanya huruf yang sama. Sebab tu Nazim, kita tengok balik Nazim rahimahullah kata apa? In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mislani fihi ma ahaq. Sajalah dia beritahu, dia tak beritahu kata huruf sama tu. Dia saja nak bagi kita fikir sendiri, kita mengaji sifat huruf, dia kita mengaji makhraj huruf. Kalau kita tahu kata makhraj di sini, dia dalam kitab kita tak ada pengajian sifat dan juga makhraj huruf, kerana pengajian makhraj dan juga sifat huruf adalah satu benda yang agak berat sebenarnya. Jangan kata ni pun nama pun matan Tuhfatul Atfal, matan Tuhfatul Atfal, jadi dia ringkat, dia benda yang ringan-ringan lah, dia tak mau bagi benda yang berat-berat. Benda yang berat-berat hampa pergi mengaji kitab lain, kitab yang lebih tinggi. Jadi waktu ni cuma dia nak bagi kita pendedahan lah. Waktu orang kata waktu kita mubtadi ni, dia tak maulah kita ni ketinggalan tu. Jadi dia bagi kita pendedahan, dia kata ada cerita sifat, ada cerita makhraj, tapi cerita sifat dan makhraj ni tak ada dalam kitab ni, kena cari kitab lain. Tapi kita orang-orang kita pernah dengar, ada sifat huruf, ada makhraj huruf. Kalau sifat sama dengan makhraj, maknanya huruf yang sama. Jadi kita pun pernah mengetahui secara basic, walaupun kita tak pernah mengaji sifat dan juga makhraj huruf secara detail. Okey, baik. Ala kulli hal, itu yang dinamakan mislain. Kalau huruf sama bertemu, maka dinamakan pertemuan tu ialah pertemuan mislain. Fihi ma'haq. Apa maksud fihi ma'haq dalam matan? Padanya berhak, yakni berhak wajib idgham dengan syarat. Wajib idgham. Habis takat tu lah sebenarnya. Fihi ma'haq, berhak untuk idgham. Maknanya bila bertemu dua huruf yang sama, berhak untuk kita baca dengan idgham. Tapi ada syarat lah. Bukan semua huruf sama bertemu kita kena idgham. Ada dia punya syarat dia. Ada juga dua huruf sama bertemu tetapi dibaca dengan izhar. Dua huruf sama bertemu tapi dibaca izhar. Dengan syarat huruf yang pertama mati dan bukan huruf mat, dan yang kedua berbaris. Yang pertama tu mestilah mati dan juga bukan mat, dan yang kedua pula mesti berbaris. Tu. Tak apa, nanti kita akan tengok dia punya contoh. Wabil misal yatadhul maqal. Contoh dia contoh idrib bi'asaka, ba bertemu dengan ba, dibaca dengan idgham. Nampak? Yang kita tahu kata idgham tu di mana? Kita nampak ada tasydid atas tu. Idrib bi'asa, idgham, laku idgham. Idgham bukan tentu kata bila kata idgham nak kena dengung, bukan. Idgham tu masuklah, memasukkan huruf pertama dan huruf kedua dan menjadikan dia huruf yang bertasydid. Tu idgham. Bukan kata idgham nak dengung. Ada setengah-setengah orang dia keliru, dia duk ingat idgham nak kena dengung. Bukan semua idgham kena dengung. Idgham ma'al gunnah ya dengung. Idrib bi'asaka. Dallahum, lam bertemu dengan lam diidghamkan. Asaw wa kanu, waw bertemu dengan waw diidghamkan. Tu ada syaddah, nampak? Pun ada syaddah tu lah yang kita tahu sangat kata dia tu dibaca dengan idgham. Idgham mislain.
maka terkeluar daripada syarat yang dinyatakan dibaca dengan izhar. Maknanya syarat tadi ni, syarat dia apa ni? Syarat huruf pertama mati dan bukan huruf mat, dan huruf kedua berbaris. Kalau contohnya la zahaba bisam'ihim, ba bertemu dengan ba ni, la zahaba, dia tak, dia garis tu, garisan itu lindung ba tu. Kacau. La zahaba bisam'ihim, ni ba bertemu dengan ba ni mislain tak? Mislain. Kan tadi takrif mislain, in fi sifati wal makharij ittafa harfani fal mislan. Kalau bertemu dua huruf yang sama makhraj, sama huruf, sama sifat, maka nama dia mislain. Nama mislain juga ni, la zahaba bisam'ihim. Tapi la zahaba bisam'ihim baca ada idgham? Tak. Mislain yang baca izhar. Izhar yang baca izhar. Tahu mana kata izhar? Tak ada syaddah. Antara punca ni ialah tak ada syaddah tu lah. Tu ini untuk pengenalan lah. Dia memang tak baca pun idgham. Cuma kita nak kenal, kita cara orang awam cara orang awam kita nak kenal, kata sini tak ada idgham. Tahu mana kata tak ada idgham tu, tak ada syaddah. Senang lah kan, orang awam dia faham tanda-tanda tu, dia faham, tahu kata nak baca macam mana. Baca izhar, la zahaba bisam'ihim. Melainkan as-Susi lah, as-Susi an Abi Amrin. Tuan Haji Rahim, Tuan Haji Abdul Rahim duk baca Susi kan, dia baca Abu Am daripada riwayat Ad-Duri dan Susi, la zahab bisam'ihim, dia ada idgham. Tu Susi baca idgham lah. Manakala Haf an Asim yang kita duk mengaji ni, dia baca dengan izhar, la zahaba bisam'ihim. Sin bertemu dengan sin ni, yamsaskum, mislain tak? Mislain, huruf sama. Pasal kita tengok huruf sama, kita kira huruf sama mislain. Tapi baca idgham ke izhar? Izhar. Pasal apa? Syarat tu. Dia kata syarat yang pertama, dia kata huruf pertama mesti mati. Ni huruf pertama baris. Dan huruf kedua mesti baris. Huruf kedua pula mati, tak kena. Tak keluar daripada syarat, maka dibaca dengan izhar, yamsaskum. Qalu wahum. Qalu wahum ni waw bertemu dengan waw. Izhar ke idgham sini? Tadi duk kata, kalau tak ada tasdid dibaca dengan idgham. Ada tasdid idgham, kalau tak ada tasdid maknanya izhar. Di sini izhar lah pasal tak ada tasdid kan. Tapi apa beza dengan ni? Sudah. Tengok sini. Asawwakanu, waw bertemu dengan waw, idgham. Qalu wahum, waw tengah waw, izhar. Pasal apa? Ni kena idgham, ni kena izhar. Ni tak apalah, pasal kita tahu kata dia yang yang pertama baris. Yang pertama baris macam mana nak idgham? Maknanya tak boleh lah nak idgham, pasal kita yang pertama baris, dia mau yang pertama mati. Ni pasal yang pertama baris juga, yang kedua pula yang sukun, terkali pun tak boleh idgham. Yang ni kita tak nampak, yang pertama mati, yang kedua baris, elok kan. Sama dia kata, yang pertama mati, yang kedua baris. Dia terkeluar syarat yang seterusnya. Syarat dia apa? Bukan huruf mat. Ini bukan huruf mat kan ni? Asawwakanu. Ni huruf lin. Asawwakanu huruf lin. Pasal lin kita tahu mana ni? Sebelum dia berbaris fathah. Lin boleh diidghamkan, mat tak boleh diidghamkan. Tu beza antara lin dengan mat tu. Jadi kita kena jelas tu. Tu contoh nanti bab mat, nanti kita akan cuba detailkan benda tu. Apa beza mat dan juga lin, dan juga fungsi pengetahuan tentangnya. Asawwakanu, lin boleh idgham. Asawwakanu. Jadi kena tekan lah. Asawwakanu, tekan lah, ada tasdid. Qalu wahum tak boleh qalu wahum ditekan macam tu sebab tak ada tasdid. Lagipun dia huruf mat, kena panjang dua harakat. Qalu wahum dua harakat. Pasal kita nak menisbatkan atau nak mengadakan dua harakat pada mat, maka kita tak boleh idgham. Manakala asawwakanu tak ada mat dua harakat situ, ada satu baca dengan terus, dia baca dengan idgham. Beza dengan asawwakanu. Okey, baik. Tu dia kata, kita tengok balik syarat dah. Syarat dia huruf pertama mati dan bukan huruf mat. Jadi kalau huruf pertama mati tu mati mat, maka tidak boleh diidghamkan. Tak boleh idgham mislain. Mislain juga ni sini, tapi kita panggil mislain sajalah. Kita tak panggil lah izhar mislain pula. Izhar mislain lagi orang pelik lah. Mana izhar mislain lah. Kita panggil mislain sajalah. Mislain yang tak baca idgham. Okey, faedah. Kita tengok faedah. Pada maliyah halaka pada surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29, apabila dibaca dalam keadaan sambung wasal, maka ada dua wajah.
Kalau kita nak baca sambung lah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ayat penuh lah. Ada dua wajah. Sama ada kita boleh baca dengan idgham. Pasal apa idgham? Pasal cukup syarat, betul tak? Ha bertemu dengan ha ketika wasal ni. Ini contoh ketika wasal. Kalau kita waqaf, maka tak ada lah pertemuan pasal kita waqaf. Yang kalau kita sambung ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, maka akan berlaku pertemuan ha bertemu dengan ha. Pertemuan tu mislain. Pertemuan mislain. Ha pertama bukan mat dan dia baris mati. Elok. Cukup syarat. Ha kedua baris. Kan? Dia kata ni syarat dia. Yang ni syarat lah. Pertama mati dan bukan mat, dan yang kedua berbaris. Ni yang penting kan. Syarat ni. Maka dia boleh diidgham kan? Boleh idgham lah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tekan sikit ada bunyi syaddah tu. Maliyah halaka, maliyah halaka, maliyah halaka anni sultaniyah. Tu idgham. Wajah yang pertama. Wajah yang kedua izhar berserta saktah tu. Pasal apa? Pasal ada sin kecil tu. Sin kecil tu ada dalam mushaf Quran kita. Buka mushaf Quran masing-masing boleh tengok. Pada surah Haqqah ayat 28 dan juga 29 ada sin kecil. Di sini saktah harus. Yang dikatakan saktah harus maknanya kita boleh pilih nak baca idgham pun boleh. Pasal idgham cukup syarat idgham, maka kita boleh baca idgham, dan kita boleh juga baca saktah kerana kita telah diriwayatkan dan ulama meletakkan sin kecil sebagai tanda bahawa wajah kedua ialah bacaan saktah. Tapi saktah kena izhar lah. Saktah kena izhar. Saktah seperti mana waqaf, dan kita kena baca dengan izhar. Tak boleh baca tasydid lah, senang kata. Baca saktah tak boleh dalam keadaan kita memasukkan atau kita baca tasydid. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kena berhenti maliyah halaka, maliyah halaka. Tak boleh maliyah halaka teran je tu, teran jadi bunyi macam syaddah tu. Maliyah halaka, teran je tu tak jadi ya. Pasal kita waktu idgham kita teran lah. Kita tekankan suara kita. Maliyah halaka. Kalau idgham kita tekankan suara. Tapi kalau izhar, waktu saktah kena dengan izhar, maka kita tidak perlu menekan suara. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Ustaz Zainul kita tanya mislain dari segi pengertian. Mislain tu maknanya pertemuan lah, bagi segi pengertian. Maksud dia lah makna pengertian. Sama, mislain tu pun nama dia punya makna dia pun sama, bendua yang sama. Mislain dua benda yang sama, iaitu huruf yang sama lah. Tapi yang masuk huruf sama tu cuma ta'rif ulama tu. Ta'rif ulama kata yang dikatakan mislain tu sama sifat, sama huruf. Tu yang ni. Tu yang agak memeningkan kepala orang. Ta'rif ulama biasalah. Ulama ni dia saja kadang-kadang tu dia bagi ta'rif suruh kita fikir. Dia bagi ta'rif yang payah sikit suruh kita fikir. Okey, baik. Berbalik kepada maliyah halaka. Yang ada dua wajah, selesai. Ada idgham dan juga izhar, tetapi izhar tu dengan saktah. Yang kedua pula ialah la ta'manna pada surah Yusuf ayat 11. Diidghamkan juga dengan idgham mislain kerana ta'manna ni berasal daripada ta'manuna. Maka berlaku mislain di sini. Berlaku mislain. Nun bertemu dengan nun. Nun nampak ta'manuna. Begitu juga pada surah Kahfi ayat 95. Makanni. Asal kalimah dia ialah makanani. Ini asal kalimah. Asal kalimah ialah makanani. Ada nun pertama berbaris fathah dan nun kedua berbaris kasrah, makanani. Tetapi diidghamkan di dalam bacaan kita hafz an-Asim, maka dibaca ta'manna. Ta'manna. Idgham nun masuk dengan nun, dia tulis satu nun ya, dia tak tulislah dua. Begitu juga makan ni ditulis dengan satu nun saja kerana telah berlaku idgham. Okey, baik. Idgham di sini dinamakan sebagai idgham mislain kabir. Pasal apa kabir? Pasal dua-dua baris. Dia bukan sorir. Yang tadi ni sorir. Ini kalimah khusus lah. Dia kalimah khusus. Sebab tu dia terkelak syarat kan. Kalimah khusus. Dua-dua ni adalah ketiga lah kita panggil. Tiga ni ada kalimah khusus. Maliyah halaka. Dia cukup syarat. Tapi dia boleh baca izhar juga.
Yang tadi kita beritahu kalau cukup syarat kena baca idgham kan. Cukup syarat pertama ialah huruf pertama mati dan bukan huruf mat, huruf kedua berbaris. Itu syarat dia. Syarat yang nak kena idgham fihi ma'haq berhak untuk idgham kalau ada dua syarat ni. Tetapi ni cukup syarat boleh baca dua wajah, izhar pun boleh baca. Yang ni tak kena dengan syarat ni. Syarat pertama mati dia tambah hidup. Tapi boleh juga baca idgham, boleh juga kalimah khusus yang dibaca idgham. Dan idgham di sini dipanggil sebagai idgham kabir di sisi haf. Tak mana dengan makan ni. Idgham kabir. Yang mana idgham kabir dibaca di dalam riwayat Susi an Abi Amrin secara meluas. Susi Abi Amrin tu baca banyak idgham kabir macam tadi kita baca. Kita baca la zahaba bisam'ih, la zahab bisam'ihim. Dia baca Ar-Rahim Maliki. Dia baca idgham antara Ar-Rahimi Maliki. Antara miman Ar-Rahimi Maliki, mim bertemu dengan mim mislain tapi dua-dua baris. Dua-dua baris diidghamkan oleh Susi dengan nama idgham kabir. Ni pun idgham kabir dua-dua baris kemudian diidghamkan di sisi haf an Asim. Tak mana makan ni. Idgham. Cuma kita tak bincang dia idgham lah. Cuma idgham berserta dengan ismam. Tu nanti sampai tempat nanti kita akan sampai pada bab dia, kita akan syarah dalam Tanbihul Qari cerita tentang ismam. Maknanya dia pertama idgham. Macam tadi sini izhar berserta saktah, izhar berserta saktah kan. Maknanya dia ada kadang-kadang dua hukum tu kena berjalan sontak. Kita nak kata saktah saja, kalau kita sebut saktah lagi orang faham saktah dengan idgham, tak saktah dengan izhar supaya orang lebih jelas. Di sini orang kita sebut ismam saja orang faham lah sebenarnya ismam. Tapi sebenarnya berlaku ismam ada di sebalik ismam tu ialah idgham kabir antara nun dengan nun. Sebab tu kita dengung tak mana kan. Okey, baik seterusnya bait 31. Imam Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala kata apa? Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambung pembahasan kita. Dan jika bertemu dua huruf yang makhraj dan kedua-duanya berhampiran. Yakuna makhrajan taqaraba, makhraj berhampiran. Ada dua huruf dan dua huruf ni makhraj dia berhampiran. Tu kena mengaji makhraj pula. Yang kata berhampiran tu kok mana? Yang kata berhampiran tu dia duduk dekat mana? Maknanya satu duduk dekat lidah, satu duduk dekat bibir, dekat macam mana kah? Dan sifat yang berbeza. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya pasal dia tak banyak pun. Kita hanya nanti kita akan tengok dia pertemuan, ada dua jenis pertemuan saja yang dianggap sebagai mutaqaribain yang dibaca dengan hukum idgham. Ada dua pertemuan. Dan sifat berbeza, maknanya makhraj dekat dan sifat beza, nama dia mutaqaribain. Syekh Sulaiman Jamzuri. Kita tengok syarahan. Ta'rif mutaqaribain iaitu dua pertemuan huruf yang berhampiran pada makhraj dan berbeza pada sifat. Makhraj tak sama, memang berhampiran. Maknanya satu huruf makhraj dari sini, satu dari sini, dekat. Dari sifat beza. Sifat beza. Tetapi di sisi Syekh Ali Tabaq pula mengatakan Syekh Muhammad Qari pada zaman yang meninggal pada 1313 Hijrah mentarifkan mutaqaribain ini sebagai dua huruf yang berhampiran pada makhraj sahaja atau dua huruf yang bersamaan pada sifat saja atau dua huruf yang berhampiran pada kedua-duanya. Syekh Ali Tabaq kata dia buat satu takrif yang lebih luas. Dia kata mana-mana hampir, tak kira hampir sifat kah, hampir makhraj kah atau hampir dua-dua, dianggap sebagai mutaqaribain. Tu ada dua takrif lah senang kata. Takrif yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman, dia hanya satu lah, dia kata berhampiran pada makhraj, berbeza pada sifat. Tetapi Syekh Ali Tabaq dia kata berhampiran pada segala, kepada kedua-duanya. Sama ada berhampiran pada satu saja atau berhampiran pada kedua-duanya, dianggap sebagai mutaqaribain. Pertemuan huruf tu ialah pertemuan mutaqaribain. Tidak diidghamkan pada mutaqaribain di dalam riwayat Hafs an Asim, melainkan pada pertemuan lam dengan ra dan qaf dengan kaf. Ni tak ada alai dah. Lam, ra, qaf, kaf, hafal. Hafal ni kita tahu. Yang ni yang kena baca idgham. Lain pada tu semua baca izhar. Mutaqaribain jumpa bila apa mutaqaribain, semua dibaca dengan izhar.
melainkan lam mati bertemu dengan ra, qaf mati bertemu dengan kaf. Ni contohnya bar rafa'ahu, idgham mutaqaribain, mutaqaribain yang dibaca idgham, mutaqaribain yang baca idgham, atau kita boleh panggil idgham mutaqaribain jugalah. Cuma kita saja sebut itu supaya kita tahu kata bukan semua mutaqaribain dibaca idgham. Ada mutaqaribain yang lagi banyak lain-lain pertemuan dibaca dengan izhar. Yang baca dengan idgham dua pertemuan, lam dengan ra, qaf dengan kaf. Bar rafa'ahu, contoh yang satu. Contoh yang kedua yang lam dengan ra juga, qur rabbi, lam mati bertemu dengan ra, qur rabbi, nama dia apa? Idgham mutaqaribain. Nakhluqukum, qaf bertemu dengan kaf, qaf mati bertemu dengan kaf, mutaqaribain. Ni lam ra, qaf kaf. Jadi tak payah duk sabut-sabut kan. Orang tanya apakah contoh idgham mutaqaribain, cari lam ra, cari qaf kaf. Tu contoh dia, tak ada lain dah. Dan contoh dia pun tak banyak. Qaf dengan kaf satu ni dalam Quran, tak ada lain. Lam dengan ra mungkin ada banyak sikit. Pada alam nakhluqukum boleh dibaca dua wajah. Ni nakhluqukum ni nakhluqukum ni walaupun boleh dibaca, dia di pertemuan dia dibaca dengan idgham mutaqaribain, tetapi idgham dia tu ada dua wajah, ada dua jenis idgham. Sama ada dibaca dengan idgham kamil atau idgham naqis. Pula dah. Mana bukan idgham dengan izhar macam tadi macam maliyah halaqah dia idgham dengan izhar. Idgham pun boleh, izhar pun boleh, dua wajah tu. Tetapi nakhluqukum ni boleh idgham tapi idgham kamil dengan idgham naqis. Perbahasan kita agak mendalam lah benar. Ni tajuk kalau ada saya rasa antara tajuk-tajuk yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Jamzuri, tajuk yang paling payah ialah tajuk ni, tajuk mislain mutaqaribain mutajanisah. Ni tajuk paling payah sekali. Tajuk paling payah sekali dalam matan kita. Yang lain-lain tu agak mudah. Okey, baik. Jadi dalam alam nakhluqukum sama ada dibaca dengan kamil. Kamil, ingat lagi apa ta'rif idgham kamil, apa ta'rif idgham naqis, kita mengaji dah pertemuan lepas. Idgham kamil kemasukan yang sempurna, menghilangkan huruf pertama dari sudut sifat dan juga makhraj. Dia kata apa ni? Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, menghilangkan makhraj dan sifat huruf pertama. Jadi dia akan baca macam ni, dia akan baca dengan tasydid dan qaf itu dikosongkan daripada sukun. Alam nakhluqukum, qaf tak bunyi, tebal tak ada lah. Qaf tak bunyi, tebal pun tak ada. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Baca nipih lah. Lam nipih, kaf pun nipih. Tak ada tebal qaf Ni tebal kha lah. Nakhluqukum. Lam, kaf, mim semua nipih. Itu idgham kamil. Pasal qaf tu akan hilang dia punya sifat, akan hilang dia punya makhraj. Itu nama bacaan idgham kamil. Manakala idgham naqis pula ialah kemasukan yang kurang sempurna, mengekalkan sifat isti'la pada huruf pertama. Kemasukan tak sempurna masih mengekalkan sebahagian daripada bunyi atau sifat qaf tu. Sifat isti'la qaf masih ada, masih dituturkan. Jadi dia akan baca macam mana? Alam nakhluqukum, maknanya seolah-olah macam kepala qaf, ekor kaf. Dia bunyi tu nakhluqukum. Dia kepala qaf, bunyi tu ialah bunyi mula dengan qaf dan diakhiri dengan kaf. Nakhluqukum. Dia jadi macam ikan duyung pula kan. Ikan duyung, kepala manusia, ekor ikan. Dia mana dia percampuran dua alam. Percampuran dua alam, percampuran dua huruf tu. Idgham naqis idgham naqis tu dia bunyi dua huruf, dia bunyi macam sepatutnya kita bunyi nakhluqukum. Kalau izhar kita akan baca dengan qalqalah, qaf mati kena baca qalqalah. Nakhluqukum, qaf mati kan. Tapi tak, kita tak baca qalqalah, kita baca isti'la saja. Nakhluqukum. Itu adalah idgham naqis. Kedua-dua ni adalah bacaan yang disebut di dalam matan Muqaddimah Jazariyah, wal khulfu bi nakhluqukum waqa. Pada nakhluqukum ada khilaf antara idgham naqis dan juga idgham kamil.
Okey, baik. Kita habis pertemuan kita pada hari ini dengan faedah. Iaitu last sekali faedah mutaqaribain sorry. Tadi kita beritahu dah. Mutaqaribain ni yang baca idgham dua pertemuan lam ra qaf kaf. Tak payah ingat tu. Lam ra qaf kaf. Yang lain pada tu mutaqaribain semua baca izhar. Kesemuanya dibaca idgham kecuali pada lam ra pada surah Mutaffifin ayat 14. Hak ni ya lam ra yang tak boleh baca idgham. Lam mati temu dengan ra juga. Tapi tak boleh baca idgham. Pasal apa? Pasal telah sabit bacaan saktah dan tertegah idgham padanya. Pasal ini hanya boleh baca saktah saja, bukan macam maliyah halaqah tu. Maliyah halaqah boleh baca idgham, saktah pun boleh baca. Saktah dengan izhar. Bila saktah ke dengan maklum lah, saktah mesti dengan izhar. Tak boleh saktah dengan idgham. Jadi tertegah idgham pada kalla bal rana ala qulubihim, surah Mutaffifin ayat 14. Tak boleh baca, kena baca dengan saktah. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi kita tak boleh lah baca dengan idgham lah. Kalla bar rana ala tu bar dia pergi masuk dia masuk dulu, lepas tu baru saktah. Tak kena, tak boleh baca idgham. Di sini tertegah idgham. Hanya dibaca dengan saktah dengan izhar sahaja. Walaupun pertemuan lam ra kita anggap sebagai pertemuan mutaqaribain yang wajib baca idgham, tapi hal ni terkeluar. Okey, baik. Alam nakhluqukum, kita dia bahas balik alam nakhluqukum. Yang tadi kita dah dimaklumkan bahawa alam nakhluqukum ni boleh baca idgham kamil dan boleh baca idgham naqis. Sama ada kita masuk terus nakhluqukum dengan bacaan nipis tanpa ada ketebalan ataupun makhraj qaf langsung, atau kita baca dengan ekor qaf kepala qaf ekor kaf nakhluqukum. Itu ada dua bacaan kan yang tadi kita dibentangkan. Surah Mursalah ayat 20 merupakan idgham naqis pada alam nakhluqukum, merupakan mazhab Imam Makki dan Ibnu Mahran rahimahumullah. Yang meriwayatkan bacaan idgham naqis pada alam nakhluqukum. Allah selamat. Baik, terjatuh lah. Semangat sangat. Yang meriwayatkan kepada kita, yang bagi tahu kata bacaan alam nakhluqukum ni baca dengan idgham naqis ni siapa dia? Mai daripada sanad Imam Makki bin Abi Talib Al-Qisi dan juga Imam Ibnu Mahran dalam kitab dia kitab Makki bin Abi Talib, kitab dia Tafsirah. Ibnu Mahran tak ingatlah kitab dia dalam kitab depa karang kitab lah. Macam kita lah, kita mengaji ilmu-ilmu apa semua akan bersandar kepada kitab kan. Hukum hakam pun kadang orang kata ni hukum ni mai pada mana ni, mai pada I'anatul Talibin ke, mai pada Khatib Syarbini ke, mai pada hukum pada kitab mana ke, fatwa siapa ke, Imam Nawawi ke. Orang akan tanya kitab tu mai pada kitab mana. Riwayat Quran pun ada ditulis kitab-kitab. Jadi riwayat idgham naqis ni mai daripada karangan atau nukilan apa yang mereka baca, apa yang mereka talaqikan Makki Abi Talib dengan Ibnu Mahran. Dan bila diselidik balik bahawa mereka dalam kitab mereka ni tidak dinyatakan tariq haf. Mereka tak ada tariq haf, tak ada tariq haf yang sampai kepada sanad haf tu, tak sampai kepada mereka. Tak sampai kepada mereka, tak sampai kepada Makki Abi Talib, tak berhubung dengan Ibnu Mahran. Tetapi sanad riwayat lain ada, qiraat lain ada, tapi haf tak ada. Bila dikaji balik tak ada. Walaupun bacaan itu sabit, tetapi sabit berdasarkan qiraat lain, bukan berdasarkan riwayat Hafs an Asim. Maknanya bacaan tu ada, boleh baca, bacaan tu mutawatir, bacaan tu sahih, tapi sahih menurut qiraat lain, bukan menurut riwayat Hafs an Asim. Itu telah orang kata Syekh Ali Dabbaq lah, seperti yang diiktimadkan oleh Syekh Ali Dabbaq. Syekh Ali Dabbaq macam dia tahqiq semula. Dia tengok Imam Nujazari lama hari, Imam Nujazari tu meninggal 833 tu, pada kurun ke-9 lah. Syekh Ali Dabbaq ni yang ni 1313 maknanya dekat dengan kita ni baru 100 tahun lebih Syekh Ali Dabbaq meninggal. Maknanya dia bila dia takik-takik balik apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Nujazari tu, Allahumma salli alaihi wasallam, dia mengatakan secara umum bahawa ada khilaf pada alam nakhluqukum di antara idgham kamil dan naqis, tetapi tidak dinyatakan bahawa haf ni tak ada khilaf. Sebenarnya haf hanya ada kamil sahaja. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat di sini bahawa ulama mengatakan boleh
kita baca dua wajah dengan alam nakhlukum, pada alam nakhlukum, tetapi bacaan itu Allahumma salli ala Muhammad, bacaan yang secara riwayat hanyalah idgham kamil sahaja, manakala idgham naqis adalah bacaan secara tabarruk. Sebab tu maknanya bolehlah baca, tapi baca tabarruk bukan riwayat. Pasal dia tak ada sanad. Senang kata tak ada sanad haf yang kata alam nakhlukum baca idgham naqis, tak ada. Yang ada sanad haf baca dengan idgham kamil. Jadi dia jadi tu benda tu dia agak rumit sikit dah. Tu ada agak rumit sikit. Siapa yang ni tak faham pun, dia berguru lama-lama insya-Allah dia akan faham benda ni. Dia berkaitan dengan orang kata tahqiq balik, adakah bacaan tu betul-betul sanad haf atau dia maknanya dia ada ambil daripada benda lain. Sebenarnya dia bukan daripada sanad haf. Idgham naqis ni diambil daripada kitab, dimuatkan di dalam bacaan haf, dan sebenarnya dia tak bersanad. Tak bersanad. Sebab tu ulama mengatakan dibaca idgham kamil secara riwayatan, dan boleh dibaca yajuz harus dibaca dengan idgham naqis secara tabarrukan, bukan riwayat. Pasal dia tak ada sanad, jadi tabarruk dengan riwayat atau qiraat orang lain. Takat itu saja pertemuan kita pada kali ini, dan kita akan baca pada perbahasan tentang mutajanisain, seperti mana kata An-Nazim rahimahullah taala, aw yakumu nattafaqa fi makhrajin duna sifatin huqiqa bil mutajanisaini. Dekat habis dekat tu. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. Segala baik pada Allah subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini menjadi orang kata menjadi peringatan bagi saya, dan juga membuahkan faedah kepada sesiapa yang mendengar. Aqul qawli hadza, dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.